Baru-baru ini kita dihebohkan dengan ramainya kes orang hilang. Beredar pula di media sosial satu list satanik ritual agenda, iaitu agenda ritual oleh penyembah syaitan yang mengatakan bulan Julai ialah untuk culik orang dan persediaan untuk mangsa bunuh dan dipersembahkan kepada sembahan mereka, terutamanya remaja perempuan mengikut tarikh-tarikh tertentu. Adakah ritual syaitan ini benar-benar berlaku dan menculik mangsa untuk dijadikan korban? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak pening nanti. Dan video ini untuk 16 tahun ke atas sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sahabat semua, baru-baru ini kita sering disajikan dengan pelbagai berita yang menyayat hati dengan kes kematian, gol, dan sekarang yang tengah hangat iaitu kes orang hilang. Bulan Julai sahaja orang hilang bukan hanya satu tetapi banyak, seperti mana yang kita boleh lihat di media sosial. Ada orang hilang yang masih lagi dalam pencarian, ada yang hilang disebabkan penculikan dan dapat diselamatkan, dan ada juga orang hilang yang dapat dijumpai semula, dan juga adanya orang hilang yang masih belum dijumpai. Sebenarnya sahabat semua, kes orang hilang ni bukan sedikit, sebab kebanyakan kes yang viral sahaja kita ketahui, tetapi ada juga kes orang hilang yang tidak kita ketahui disebabkan ianya tidak viral. Jadinya bagi kes orang hilang ni, Ketua Polis Negara juga mengatakan tidak ada ketetapan undang-undang yang memaksa anda perlu bersabar dan tunggu 24 jam sehingga 48 jam baru buat laporan polis mengenai orang hilang. Ia adalah mitos. Daripada kenyataan ini, bagi sahabat semua yang ada kehilangan ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, terus laporkan kepada pihak berkuasa secepatnya. Zaman ini macam-macam boleh berlaku dan kita tidak tahu bagaimana kelakuan laknat orang-orang di luar sana, sebab adanya orang terdesak untuk buat apa-apa sahaja demi kepentingan dan juga keuntungan. Dan ini adalah realiti yang kita kena hadap hari ini. Makanya ibu bapa di luar sana kenalah berhati-hati dan jangan mudah percaya kepada sesiapa sahaja bila ia melibatkan anak-anak kita. Dan bagi yang kehilangan, saya ucapkan takziah kepada keluarga yang terlibat. Sahabat semua, sebenarnya di luar negara wujudnya juga banyak kes yang melibatkan kehilangan orang, terutamanya wanita. Ada yang dijadikan mangsa untuk ritual syaitan, children by satanic cults. And not only that, human as well. Ada juga mangsa yang dijadikan korban sehinggalah meninggal. Right, this morning, Houston police providing an update on two young men accused of murdering a teenager as part of a satanic ritual. Dan ada juga mangsa yang terselamat. Persoalannya ialah, adakah betul wujudnya ritual syaitan ini? Jawapannya ialah betul. Memang wujudnya ritual penyembahan kepada syaitan oleh puak-puak tertentu. Mereka ini adalah fahaman satanik. Sahabat semua, fahaman satanik ini mula digerakkan pada zaman romantisme yang mempercayai syaitan itu adalah penentang, pemberontak dan juga pembebasan disebabkan melawan dan tidak sujud kepada Adam. Dan juga syaitan ini dianggap oleh segelintir manusia sebagai watak hero. Amat jarang wujud tetapi ada, seperti mana diungkapkan oleh mereka. Dan daripada pemahaman seperti itu sehinggalah kepada kumpulan ritual syaitan, dan ia mula bertapak pada tahun 1948 oleh Herbert Arthur dan juga telah menubuhkan gerakan Occult Cultus Satanas. Kemudian mereka berkembang dan mempunyai ramai pengikut sehinggalah mereka bergerak secara terbuka pada tahun 1966 dan mendirikan tempat penyembahan mereka sendiri, iaitu Church of Satan. Fahaman satanism ni terpecah kepada dua, iaitu satanism teistik dan juga satanism ateistik. Para pemuja syaitan teistik memuliakan syaitan sebagai dewa supernatural dan memandangnya bukan sebagai yang maha kuasa, melainkan sebagai seorang patrik ataupun sebagai seorang pemimpin yang agung. Sebaliknya pula, bagi fahaman syaitan ateis menganggap bahawa syaitan itu sebagai simbol sifat sosok tertentu. Mereka percaya bahawa iblis ataupun syaitan adalah Tuhan bertanduk dan penyelamat bagi pertubuhan mereka. Nama fahaman ini ada pelbagai gelaran, iaitu satanik, fremism, Lucifer dan Baphomet. Fahaman ini semakin hari semakin bertambah dan sehinggalah ia masuk ke pegawai-pegawai di Amerika Syarikat. I was going to school every day. I had on the surface a normal life, but since I was a young child I was beaten by my father, but it got a lot worse as I got older. My father is a Freemason. Di sebalik itu juga terdapat kes yang melibatkan penculikan kepada kanak-kanak yang ada kaitan dengan kumpulan satanik ini.
dan ianya mendapat perhatian pengkaji dan menulis tesis ataupun artikel pada tahun 1992. Sahabat semua, fahaman ini tidak berhenti hanya di situ sahaja, tetapi ia makin berkembang dan makin terus menjadi pegangan daripada satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pada tahun 2005 mahkamah berdebat sama ada memberikan perlindungan kepada penganut satanik ini, dan keputusannya ialah mereka semakin bergerak bebas sehinggalah zaman moden. Mereka terus menabur bibit fahaman sesat mereka kepada orang awam dengan memanfaatkan internet dan berkembang daripada British ke Poland, ke Lithuania dan negara-negara yang lain. Penganut fahaman satanik ini kebanyakannya ialah mereka yang beragama Kristian Roman Katolik, yang mana fahaman satanisme ini berkembang di dalam bidang agama Kristian, khususnya sebagai penentangan terhadap beberapa rukun yang terdapat di dalam agama tersebut. Mereka tidak setuju, maka mereka menentang, dan wujudnya lah fahaman ini. Fahaman sesat satanisme ini memang telah pun menular. Boleh jadi hari ini di Nusantara sendiri ia dah berkembang. Sebagaimana kita boleh lihat sendiri, anak-anak muda tidak segan lagi untuk berpakaian dengan lambang satanik, menyanyikan lagu-lagu pujaan kepada satanik, dan berbagai tanda lagi yang menunjukkan bahawa mereka telah berada di Nusantara. Sahabat semua, dalam fahaman sesat satanik ini terdapat beberapa ritual yang mereka lakukan untuk dipersembahkan kepada sembahan mereka. Antaranya ialah persembahan api. Yang kedua, ritual. Yang ketiga, ritual, ada yang biasa dan ada yang kena perempuan itu di bawah umur 21 tahun dan juga bersama dengan haiwan. Yang keempat, culik dan buat persiapan ritual. Yang kelima, korbankan kanak-kanak sehingga. Yang keenam, korban manusia ataupun haiwan. Dan yang ketujuh, great sabat, iaitu merayakan hari-hari tertentu. Ritual dan persembahan mereka ini diulang-ulang sepanjang tahun, sebagaimana kita boleh tengok dalam satu catatan ataupun list mengenai Satanic Ritual Agenda. Sahabat semua, kalau mereka korbankan haiwan, buat festival api boleh tahan lagi, tapi golongan ini sampai kepada tahap dan melakukan hubungan terlarang kepada mangsa yang mereka culik, sampaikan 20 orang yang buat kepada seorang mangsa. Lebih parah lagi, mangsa yang mereka zalimi itu akhirnya ditamatkan riwayat. Bagaimana pada tahun 1990 ke atas adalah tahun ritual syaitan yang menyebar ke seluruh Amerika Syarikat dan Inggris. Masyarakat berada dalam kebimbangan, yang mana kelompok satanik ini secara teratur melakukan pelecehan dan juga anak-anak dalam ritual mereka. Meskipun begitu, dalam sebahagian besar kes ini tidak ada yang tertuduh, bahkan mereka masih lagi bebas. Sehinggalah beberapa tahun sebelum ini masih lagi ada yang jadi mangsa dan juga adanya yang tertangkap. A teenage girl found off the Beltway. The two teen men arrested in this case, alleged gang members, went before a judge earlier today. Termasuklah dalam kes dan Google, bahkan mereka melakukan semua itu dengan haiwan sekali, seperti yang dikongsikan oleh mangsa yang terlepas. Things with the adults and the animals, and then a sacrifice. The sacrifice, were these animal sacrifices? Animals and people. Made you with animals? Yeah. Like goats and donkeys. How many men or how many people would? What, at one time? Yes. But everyone who was there, which must have been about 20, you know, from 10 to 20 people. Juga menjadikan mangsa sembahan untuk dipersembahkan kepada sembahan satanik mereka dengan cara dan sebagainya, yang memang bertindak seperti makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. That cursed Theologo was set on fire, allegedly as a sacrifice to Satan. 2 pleaded guilty last year. Now the remaining 4 are standing trial. 2 years and a postponement later, one of the accused, Lyndon Wagner, claims the friends had discussed Satanism 3 weeks before Theologo's death, and that the teenager had offered herself up as a human. Dan pelakunya pun yang menjadi ahli satanik ini sebenarnya di kalangan remaja juga yang mudah terpengaruh. Sahabat semua, perkara tersebut kebanyakannya berlaku di luar negara, dan buat masa ini kita tidak pasti sama ada ia berlaku di Nusantara. Bila kita buka berita, dilaporkan jumlah kes hilang di Malaysia ini untuk remaja di bawah umur 18 tahun sahaja pada tahun 2023 ialah 710 kes. Ada yang viral, ada yang tidak, ada yang dijumpai dan ada yang tidak. Dan daripada tahun 2020 sehingga tahun 2024, orang yang hilang ialah sekitar 900 kes setiap tahun. Apa pendapat sahabat semua mengenai kes orang hilang ini? Boleh komen pendapat anda di bawah.
Sahabat semua, kita berbalik kepada fahaman ritual satanik. Sebenarnya fahaman ini didirikan kerana pemberontakan, sikap ingin bebas sebagaimana dikatakan iblis, ingkar dan inginkan kebebasan, tidak mahu terikat kepada mana-mana peraturan. Sebagai orang Islam, ya, sememangnya iblis ni ataupun syaitan ini, dia adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Ia bermaksud, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia daripada golongan yang kafir. Dan ketika dia takbur dan menentang, maka Allah halau iblis daripada syurga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakhruj innaka minas saghirin." Ia bermaksud, turunlah engkau daripada syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu, keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Iblis memang takabur, rasa besar diri, rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam, maka dia pun menentang. Sebab itulah dia kafir. Maka daripada itu dia tidak puas hati dan berikrar akan menyesatkan sebanyak-banyaknya umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah rakamkan kata-kata iblis. Ia bermaksud, iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Allah rakamkan ikrar dan juga ucapan iblis untuk kita ambil pengajaran. Daripada janjinya itu, sememangnya ia akan melakukan apa sahaja yang dia ikrarkan, dengan mendatangi anak Adam ini daripada pelbagai arah dan menjadikan anak Adam ini ikut sesat bersama dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta daripada kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka manusia ini bersyukur taat. Jadinya adalah tugas iblis ini untuk menyesatkan anak Adam. Dia akan melakukan pelbagai cara untuk menarik sebab ramai umat manusia untuk bersama-sama dengannya di dalam api neraka. Sebab itulah Jupiter ini umurnya sangatlah panjang, dan dia mati pun bila Allah kehendaki, sebagaimana dia meminta kepada Allah untuk diberikan tempoh masa yang tertentu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ia bermaksud, iblis berkata, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan hari kiamat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Jadi ya sahabat semua, kelakuan manusia hari ini memang tidak asing lagi. Manusia diarah buat pelbagai benda terkutuk, dan kerja iblis ini membuahkan hasil, sedangkan umat terdahulu pun seperti Fir'aun dan lain-lain berada di bawahnya. Apatah lagi hari ini dengan manusia yang tidak ada pegangan. Bagi kita umat Islam, Allah dah nyatakan yang golongan satanik ini adalah musuh yang nyata kepada kita, sebagaimana firman Allah, "Innasyaitana lil insani aduwwum mubin." Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi sahabat semua, kita kena berhati-hati dan melawan makhluk ini, sebab Allah bagi tahu kelemahan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi kita beriman dan bertawakal kepada Allah, maka makhluk satanik ini tidak akan ada kekuatan pun, kerana Allah lah yang maha kuat dan maha perkasa. Semoga Allah lindungi kita dan berikan rahmatnya kepada kita, agar terhindar dan jauhkan daripada gangguan dan juga perkara-perkara yang tidak diingini. Juga marilah sahabat semua, kita sama-sama meningkatkan keimanan, tawakal kita kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga marilah sama-sama kita meningkatkan amal ibadah kita, dan kita kena percaya bahawa segala sesuatu itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang nyatakan di dalam Al-Quran, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadinya marilah kita meluahkan, berharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Sama-sama beringat, jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.